Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik, hari ini kita akan melihat benda yang tiada di dalam buku teks. Lebih tepat lagi, sejarah-sejarah yang tidak dicatatkan di dalam buku teks. Mungkin juga ia tidak dicatatkan sebab ia mahu disembunyikan, ataupun mungkin ia tidak dicatatkan sebab itu hanyalah kisah legenda dan tiada benda yang sahih untuk mengesahkan kisah-kisah tersebut. Apapun apa yang akan saya sampaikan ini, saya ada buat rujukan saya sendiri dan pastikan anda pun buat rujukan anda sendiri. Daripada sebuah insiden yang disenyapkan oleh kerajaan Malaysia sehinggalah sebuah kisah legenda yang kononnya di sebuah gunung mempunyai banyak simpanan emas yang sangat-sangat banyak. Ini adalah 5 sejarah yang tidak dicatatkan di dalam buku teks. Tahukah anda, ada sebuah kawasan di Malaysia ni yang dicatatkan di dalam kitab Perjanjian Lama ataupun di dalam kitab Torah. Sebuah kawasan gunung yang kita kenal sebagai Gunung Ledang tetapi dicatatkan di dalam kitab Torah sebagai Mount Ophir. Antara motif penjelajah asal tamadun manusia untuk datang ke Asia Tenggara dan menemui Gunung Ledang dan juga hidupan dan tubuhan di sini bermotifkan kepercayaan mereka untuk membuktikan yang kitab yang mereka percaya itu benar. Dan salah satu daripadanya ialah untuk mencari syurga di muka bumi seperti yang dicatatkan di dalam kitab Torah. Contohnya penjelajah dari zaman silam Greek yang dikenali sebagai Claudius Ptolemy yang datang ke kawasan negara kita pada 1 Masihi dahulu. Bila dia sampai ke sini, dia terpegun dengan hidupan-hidupan di sini sehinggakan mereka menamakan tumbuhan di sekitar negara kita sebagai Flower of Paradise. Ada seekor burung yang dikenali sebagai Bird of Paradise yang kita kenal sebagai burung cendrawasih. Apa yang menarik, bila Claudius Ptolemy ini memetakan kawasan negara kita, dia memetakan kawasan Asia Tenggara ni bercantum sebagai sebuah tanah yang sangat-sangat besar. Peta ini dikenali sebagai Aurea Chersonesus ataupun Semenanjung Emas. Kalau dilihat daripada garisan khatulistiwa yang dilukis ataupun dilakar di peta ini, kita boleh nampak hari ini garisan khatulistiwa itu berada di Singapura. Peta ini bukan sahaja dicatatkan di dalam rekod tamadun Greek, di dalam tamadun Islam Abbasiyah juga sekitar abad ke-8 ada dicatatkan peta yang menunjukkan negara Asia Tenggara dahulu bercantum. Tapi kawasan Sumatera pada waktu itu terpisah daripada kawasan tanah yang lain. Ini adalah peta yang dilakar pada abad ke-8. Berbalik kepada Gunung Ledang tadi, menurut mitos Greek, di sekitar kawasan Gunung Emas dan Gunung Ledang ada satu terowong bawah tanah. Mereka percaya di sinilah emas yang digunakan untuk membina istana Nabi Sulaiman dahulu. Terowong ini dahulu penuh dengan emas, tapi dari tahun ke tahun ia diambil oleh penjajah yang menjajah tanah Melayu daripada Belanda, Spanyol sehinggalah pihak British. Namun begitu, kisah-kisah ini adalah kisah-kisah legenda dan mitos walaupun ada dicatatkan di dalam sejarah tamadun awal Greek. Rungkaian ini saya rujuk daripada penjelasan Profesor Madya Dr. Mat Rofa dari Universiti Melaya. 4. Dinosaur di Tanah Melayu. Malaysia mencatat sejarah apabila berjaya menemui fosil dinosaur pertama di negara ini. Fosil gigi itu ditemui di satu kawasan pedalaman di Pahang oleh sekumpulan penyelidik paleontologi dari Universiti Malaya dan 2 institusi dari Jepun iaitu Universiti Waseda dan Universiti Kumamoto. Kita tahu antara spesies awal di muka bumi ini bukan manusia tetapi dinosaur. Macam-macam spesies dinosaur daripada ada yang terbang, ada yang berenang, ada yang gergasi, ada yang ganas, ada yang jinak. Namun begitu nasib mereka malang bila spesies dinosaur ni pupus akibat daripada sebuah meteor yang dikenali sebagai Chicxulub impactor yang terhempas ke bumi membunuh spesies dinosaur yang hidup di muka bumi pada waktu itu. Ini terjadi 66 juta tahun yang lalu. Meteor tersebut menghasilkan hujan nuklear dengan haba yang panas membakar 2/3 dari hidupan di bumi. Kalau di dalam buku teks sejarah kita, dinosaur hanya dicatatkan sebagai peradaban awal yang dikenali sebagai era Mesozoik, tapi tidak pernah dicatatkan yang sebenarnya di sekitar negara kita pernah ada dinosaur yang hidup di sini jutaan tahun dahulu. Contohnya, pada tahun 2014 dahulu, Malaysia menemui fosil gigi di kawasan pendalaman Pahang. Ini ditemui oleh penyelidik paleontologi dari Universiti Malaysia dan 2 universiti dari Jepun.
Gigi yang ditemui dipercayai dari dinosaur jenis Spinosaurus, sejenis dinosaur karnivor yang memakan ikan yang hidup di sini sekitar 60 juta tahun dahulu. Bukan itu sahaja, di sekitar kawasan pendalaman Terengganu juga ditemui fosil dinosaur spesies Iguanodontids, dinosaur jenis herbivor bersaiz sederhana besar, Theropod, dinosaur lincah bersaiz kecil jenis karnivor, dan Sauropod, antara dinosaur yang paling besar dan mempunyai leher yang sangat-sangat panjang. Penemuan-penemuan ini membuktikan yang dinosaur pernah hidup di sekitar negara kita suatu ketika dahulu. Mungkin itu sebab dia kenapa negara kita mempunyai banyak simpanan minyak mentah di lautan. Penemuan-penemuan ini disahkan sendiri oleh kerajaan Malaysia. Mungkin juga penemuan-penemuan ataupun maklumat ini akan dikemas kini di dalam buku teks kita pada masa hadapan. Kita tunggu dan lihat. 3. Nama Malaysia wujud sebelum tahun 1963. Kita tahu yang Malaysia hanya diumumkan pada tahun 1962 dan 1963 bila Tunku Abdul Rahman mengumumkan pembentukan Malaysia di Singapura. Tapi pernahkah anda tertanya-tanya dari mana Tunku Abdul Rahman mendapat nama Malaysia tu? Kalau kita tengok Singapura, asal-usul nama mereka datang dari ayat Sang Nila Utama bermaksud singa dan pura bermaksud pulau. Kalau Indonesia pula, kita tengok Indo bermaksud di Kepulauan India dan Nesos bermaksud pulau. Kalau Brunei pula, mereka mendapat nama dari Sultan pertama Brunei yang dikenali sebagai Raja Aji Brunei. Kalau Malaysia pula, ada yang percaya ia datang dari nama Malay bermaksud orang Melayu dan Sia datang dari perkataan Shire yang bermaksud penempatan. Nama Malaysia itu sendiri digembar-gemburkan pada tahun 1963 bila Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sarawak dan Sabah untuk membentuk satu negara yang bernaung di bawah negara-negara Commonwealth. Singapura keluar dari Malaysia 2 tahun selepas itu pada tahun 1962 meninggalkan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah menjadi Malaysia. Tapi tahukah anda, nama Malaysia itu sendiri bukanlah pilihan daripada pentadbiran Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman. Itu adalah sebuah nama yang diadaptasikan daripada sejarah. Malaysia adalah terma yang digunakan oleh penjelajah untuk negara kita, iaitu Malaysia. Pada asalnya, nama Malaysia digunakan oleh seorang pelayar Perancis bernama Jules Dumont d'Urville seawal tahun 1831 lagi. Dia menggabungkan nama Malays bermaksud orang Melayu dan juga Nisi bermaksud pulau. Tapi sebutan Si itu diubah menjadi Nes sebab Si bermaksud mati di dalam bahasa Cina. Maka digelarlah Melanis yang sebutannya dimodernkan menjadi Malaysia. Terma Malaysia ni ada dicatatkan di dalam buku yang ditulis oleh Thomas G. Bradford pada tahun 1835 dan di dalam buku Profesor Rupert Emerson pada tahun 1937 dahulu. Dan semasa ura-ura penubuhan Malaysia pada tahun 1962 dahulu, Tunku Abdul Rahman mengumumkan secara rasmi nama Malaysia. Tapi tahukah anda, kalau Malaysia tidak digelar Malaysia, kita akan digelar Langkasuka. Sebuah nama yang sangat-sangat klasik dan sangat-sangat cool yang membuatkan kita mahu memiliki keris dan memakai tanjak. Seterusnya, kita lihat sebuah insiden yang berlaku di Sabah, iaitu rusuhan yang disenyapkan di Sabah, rusuhan senyap Sabah. Saya punya arahan pasal saya marah sama firing. Orang yang tidak mematuhi undang-undang itu, kita tidak ada pilihan lain. Sama ada hidup atau mati, itu saja. Insiden ini ketika berlaku suatu ketika dahulu tidak digembar-gemburkan oleh media kebangsaan, tapi ia hanya dilaporkan oleh media tempatan Sabah dan sekarang ini ia hanya disampaikan daripada orang-orang tua kepada orang-orang muda. Ramai yang tidak tahu tentang sejarah yang berlaku ini sebab ia disembunyikan, termasuklah kebanyakan orang-orang Sabah sendiri tidak tahu tentang insiden rusuhan senyap Sabah. Insiden ini berlaku pada tahun 1986 sekitar bulan Mac dan bulan Mei.
berlaku di sekitar Sabah, tapi yang paling menggerunkan ialah rusuhan yang berlaku di Kota Kinabalu, Tawau dan Sandakan yang menyebabkan kematian. Rusuhan ini berlaku selepas Parti Berjaya dan juga USNO, iaitu Parti Susur Galur Kerajaan Barisan Nasional, kalah dengan Parti Pembangkang, iaitu parti yang baru sahaja ditubuhkan, Parti Bersatu Sabah. Mereka menjatuhkan Parti Berjaya dan USNO untuk pertama kalinya selepas kemerdekaan. Dengan itu, ketua-ketua Parti Berjaya memanggil orang dari pulau-pulau berdekatan untuk datang ke Kota Kinabalu dan kawasan sekitar untuk membuat onar. Penduduk Sabah diserang hendap, bom ikan dilempar menghancurkan bangunan dan kenderaan. Penduduk digerunkan dengan ancaman dari orang luar. Penduduk di dalam ketakutan, kedai dan pejabat ditutup. Ini semua sebagai tanda protes kemenangan Parti Bersatu Sabah dan sebagai protes dan untuk membangkang Ketua Menteri Sabah Tan Sri Datuk Joseph Kitingan daripada menjadi Ketua Menteri Sabah pada waktu itu. Keadaan kucar-kacir ini membuatkan Kerajaan Barisan Nasional melaksanakan darurat. Konspirasi mencadangkan yang kenapa onar ini dilakukan pada asalnya supaya kerajaan dapat melaksanakan darurat. Dengan itu mereka dapat mengambil alih tampuk pemerintahan. Semasa tempoh darurat ini, pilihan raya dijalankan sekali lagi. Kali ini, rakyat Sabah pada waktu itu tidak goyah sedikit pun dengan ancaman orang luar bila mereka tegas memilih semula Parti Bersatu Sabah sebagai parti yang akan mentadbir Sabah secara langsung menaikkan Tan Sri Joseph Kitingan menjadi Ketua Menteri semula. Namun begitu, insiden ini disembunyikan, itulah sebab kenapa ia digelar sebagai rusuhan senyap Sabah. 1. Amanat terakhir Dato' Onn Jaafar yang penuh dengan misteri. Dato' Onn Jaafar dikenali sebagai bapa perpaduan. Dia juga adalah Presiden UMNO yang pertama. Dato' Onn Jaafar adalah antara tokoh yang bertanggungjawab membuat rundingan dengan pihak British untuk memerdekakan Tanah Melayu dan juga Malaysia. Beliau juga antara ketua yang dijemput oleh British untuk membincangkan perjanjian kemerdekaan dengan pihak British. Dia telah meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO pada 26 Ogos tahun 1951. Pada waktu itu, dia ada membuat ucapan yang menimbulkan banyak tanda tanya. Satu ucapan yang penuh dengan maksud yang tersirat dan sangat-sangat misteri. Ucapannya berbunyi begini: oleh kerana saya mempunyai beberapa peluang dapat melihat satu gerak langkah, sesuatu perbuatan atau cadangan yang hendak dijalankan di Tanah Melayu ini, mendatangkan kebimbangan kepada diri saya sendiri. Peta yang dinampak oleh kebanyakan orang Tanah Melayu ini barangkali ada berlainan sedikit atau sebanyaknya dari peta yang terbentang di depan mata saya sendiri. Malangnya, mulut saya tertutup. Tidak dapat menzahirkan kepada umat Melayu Semenanjung ini apa yang diketahui oleh saya dalam masa menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan dan tanggungan saya itu. Malang saya berkata, mulut saya ini tertutup. Oleh kerana sekiranya dapat saya zahirkan apa yang tersirat, saya percaya tiap-tiap orang akan bersama-sama saya berdiri menuntut kemerdekaan Melaya itu. Ucapan ini penuh dengan misteri dan menimbulkan banyak tanda tanya. Gerakan apa? Adakah gerakan daripada dalam negara kita sendiri ataupun gerakan dari luar? Dan peta apa? Adakah peta itu bermaksud hala tuju masa depan Malaysia? Apa yang pasti, menurut ucapan ini, mulut dia tertutup daripada mendedahkan apa yang dia tahu kepada semua rakyat Malaysia pada waktu itu. Ini menimbulkan banyak spekulasi. Ada yang melibatkan ini dengan agenda Freemason, ada yang melibatkan ini dengan gerakan dalam negara kita sendiri. Apa yang lebih membimbangkan lagi, katanya kalau kita tahu apa yang dia tahu, kita akan bersama-sama untuk menuntut kemerdekaan. Tapi bukankah kita sudah merdeka? Adakah Dato' Onn Jaafar masih lagi menganggap kita belum lagi merdeka? Itu adalah satu benda yang penuh dengan tanda tanya. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Itu adalah antara benda-benda yang tidak dicatatkan di dalam sejarah. Saya ada rujuk beberapa orang pakar, saya ada rujuk cikgu sejarah, saya ada rujuk doktor, saya ada rujuk kawan-kawan saya yang belajar benda ni. Semoga tiada maklumat yang saya sampaikan ni salah. Kalau ada salah, pastikan anda tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Sebenarnya banyak lagi benda yang saya jumpa tidak dimasukkan di dalam buku teks sejarah, tetapi benda-benda tu agak kontroversi. Jadi mungkin kalau anda berminat, bolehlah saya rungkaikan pada masa hadapan. Apa-apa pun, saya ada satu soalan. Di antara sejarah-sejarah yang tidak dicatatkan ini,
mana satu yang paling menarik perhatian anda, dan mungkin anda tahu maklumat yang saya tidak sampaikan, bolehlah kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. Apa-apa pun, itu sahaja daripada saya. Akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.